record dulu. Okay. So nanti saya akan explain apakah maksud revenge raya, apakah maksud serangan raya, serangan pembeli ke dan sebagainya tu. Kita akan explain pada hari ni. So you guys dah bersedia ke? Kalau ready, type ready supaya saya tahu you guys dah ready. Saya pun boleh jalan. Lagi cepat kita jalan, lagi cepat kita boleh habis lah. Okay, tapi kalau you guys ada soalan, kalau tiba-tiba dragging juga sampai ke 12, tak ada hal. Okay, saya cuma nampak saya minum banyak kali lah. Ready okay? Puan Sofia dah. Okay, yang lain ready ke tak ready ni? Macam tak ada semangat ke? Ready? Puan Siti dah cakap ready. Okay, Puan Nina pun dah cakap ready. Okay, so tanpa lengahkan masa lagi, jom kita proceed dengan kita punya sesi pada hari ni. Sekejap mana view? Okay, right. So saya tukar kepada speaker view balik. Saya takut nanti bila kita rakam tak ada gambar saya. Maksudnya dia tak highlight kat saya. So nanti kan tak nampak slide saya. Untuk you guys revise nanti dalam YouTube kan. Okay. So rasa dah okay dah ni. Okay. Right, jom. Saya share screen. Share screen kat sini. Alright. So hari ni slide tak banyak, ada 14 sahaja, tapi sangat penting untuk kita plan kita punya perjalanan lah. Okay. So sebelum saya mulakan ni, ada berita baik, ada berita buruk. Korang nak dengar berita baik ke korang nak dengar berita buruk dulu? Cuba komen, nak dengar berita baik ke nak dengar berita buruk dulu? Okay. Kita ada dua hari ni. Right. Cuba komen, nak baik ke nak buruk dulu? Nak cerita baik dulu. Okay, nak cerita baik dulu. Okay. Right, so untuk berita baik ni guys, untuk berita baik dia adalah kita akan ada satu produk baru. Satu produk baru. Siapa yang follow owner punya WhatsApp ke, ownernya apa? Instagram tak tahu lah. Instagram, Facebook saya tak pasti. Tapi dia dah post lah sebenarnya dia punya hint-hint dia tu dekat dia punya story WhatsApp. Okay. Okay. So kita insyaAllah kita akan ada produk baru. Siapa yang join hari Khamis hari tu, owner pun dah cakap ada RTD, ready to drink. Okay, apa yang korang boleh expect adalah benda dia tu adalah untuk minum terus lah. Susu kambing UHT, yang boleh minum terus. Dia bukan bancuh tepung, bukan. Okey, ini adalah minum terus. Okey. So itu adalah produk baru yang akan ada untuk Ramadan ni. Okey. Dia bukan seasonal lah. Dia insya-Allah kalau okey, kita akan teruskan sebagai jadi one of the product tetap lah. Okay, so that's why sangat penting untuk kita positionkan diri kita sekarang ni untuk masuk, untuk tackle orang sama ada sahur ataupun buka puasa lah. Okay, kalau ikutkan Tuan Basit hari tu kata fokus bersahur. Okay, kalau saya tibai dua lah. Okay, sebab sekarang ni kita ada dua, iaitu susu kambing tepung dan juga susu kambing UHT, ready to drink punya. Okay, macam mana bentuk dia apa, mungkin hari Isnin akan dimaklumkan. Saya beritahu ni sebab dah inform hari tu kan. So saya tak ada masalah untuk share benda tu lah. Alright. So berita buruk dia pula adalah Ramadan ni kita terpaksa batalkan. Okay, kenapa kita terpaksa batalkan? Satu adalah kita takut market tak terima. Okay, nombor dua adalah kerana kita dah shiftkan kepada ready to drink. Okay, sebab ikut kajian kita, ready to drink ni akan lebih meletup dijual berbanding kita propose Ramadan Cake. So mungkin Ramadan Cake kita tangguhkan lah, dia bukan batal habis, tapi untuk tahun ni punya Ramadan memang kita tak jual lah Ramadan Cake tu. Alright, so setakat ni clear tak tentang dua perkara tersebut? Maksudnya kita ada satu produk baru, Ramadan Kit cancel untuk bulan ni, untuk tahun ni punya program. Okay. Tapi jangan risaulah, adalah benda-benda lain lagi kan. Okay. Yep. Wow. Okay, so, dalam kotak ke? Susu segar UHT.
Cik Azrin. Okey. Dalam kotak ke? Itu kena stay sampai habis lah. Nak tahu dalam kotak ke tak? Tapi di sini dah tahu dah sebenarnya. Tapi siapa yang join hari ni, mungkin lah. Saya rajin saya share lah apa status dia. Dia dah share status, kita boleh lah guna kan. Okay, boleh lah review yang tu. Tapi officially harga ke semua memang kita tak akan review sekarang, not now. Cuma yang korang tahu, yang saya boleh bagi tahu kat korang adalah ada ready to drink. Okay, harga semua tak tahu lagi. In fact kita orang pun tak tahu. Okay, tapi kita orang dah tahu, boleh agak dah sebenarnya, tapi kita orang tak nak bagi tahu lah, tak nak bagi harapan. Okay, so jom kita pergi ke slide kita. Hari ni adalah game plan meroket untuk Ramadan. So sangat penting you guys, ada lagi dalam 2 minggu sahaja untuk kita fokuskan kita punya target sebelum masuk Ramadan. So macam biasa, apa yang dikongsikan oleh Tuan Abu Basit hari Khamis hari tu, saya akan cuba olahkan balik untuk korang nampak lah game dia macam ni. Okay, alright. So untuk dalam bulan Ramadan ni, of course adalah waktu orang yang gila-gila nak membeli lah. Okay, dia ada dua jenis orang betul-betul nak buat ibadah ataupun orang gila-gila nak beli. Even sekarang pun, kalau perasan, antara benda yang orang cari sebelum Ramadan sekarang adalah baju raya. Wife saya pun tengah cari lah sekarang. Okay, apa lagi? Kurma. Dua ni ramai orang tengah cari lah. Belum masuk puasa lagi tapi orang dah cari. Okay, kurma sebab apa? Sebab first day Ramadan tu dah nak mula makan kurma. So that's why peniaga kurma biasanya dia akan tonjolkan produk dia 2 bulan sebelum Ramadan. Itu paling awal. Okay, awal sangat nanti orang tak nampak kan, tapi dia dah tonjolkan. Okay, even kawan-kawan saya pun yang menjual kurma, dia dah promote sebulan yang lepas. Okay, berapa harga, McJowl, Ajwa, kurma madu ke dan sebagainya. Kurma madu biasa orang tak jual lah. Orang-orang agent stokis biasa jual benda-benda yang premium sikit. Kalau macam kurma madu kat pasar boleh jumpa kan, kat mall boleh jumpa. Yang rare macam McJowl, Ajwa, yang mahal sikit lah harga dia kan. Okay, so bila masuk pula bulan puasa, kita boleh expect adalah bulan seterusnya adalah Syawal, di mana hari raya. So apakah orang akan fokuskan dalam bulan Ramadan? Orang akan fokuskan juadah untuk berbuka, juadah untuk bersahur, dua benda tu. So that's why kalau macam saya sendiri, saya expect sebelum kelas Tuan Abdul Basit tu, saya expect sahur tu kita fokus kepada produk susu, tepung susu. Especially biasanya orang akan beli original, Wildan Family original, ataupun Wildan Family coklat, ataupun Tama. Biasanya Wildan Family meletup sikit lah dekat bulan Ramadan ni. Right? So waktu sahur tu, kalau plan asalnya highlight lah berkenaan dengan susu kambing Wildan Family Tama. Waktu berbuka, tackle RTD. Itu plan asal saya sebelum kelas Tuan Abdul Basit hari tu. Cumanya tak tahulah kalau ada berubah. Okay, tapi kalau saya akan buat placement macam tu. Okay, kenapa Farm Fresh famous kurma waktu berbuka? Sebabnya dia adalah ready to drink. Tak payah bancuh, tak payah fikir apa dah. Just bagi, minum. Okay, yang bestnya RTD ni, dia beli satu tu saya tak boleh sebut kotak ke apa ke kan. Ada masa saya tunjuk je lagi. Okay, story ni lah, owner. Okay, Tuan Fadli punya ni. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah, dalam Ramadan ni ada 30 hari. So before masuk Ramadan tu, kita kena readykan lah kita punya senjata. Dah readykan database kita, ready promo-promo, ready program ataupun campaign yang kita nak jalankan. So that's why hari ni kita nak clearkan apa yang kita kena buat waktu Ramadan. So prepare plan 30 hari. Okay, kemudian kita nak tengok permintaan produk. Saya dah highlightkan tadi, di mana RTD ni famous biasanya waktu berbuka. Okay,
Waktu sahur kita boleh suggest untuk susu tepung. Especially kita kedepankan lah Wildan Family Tama. Okay, dan juga timing. So 2 minggu ni sangat kritikal lah. Yang the best adalah kalau boleh dalam 2 minggu ni, macam Tuan Abdul Basit kata, dapatkan database gila-gila. Okay, buat waiting list ke dan sebagainya lah, sebelum kita launching kan produk tersebut. Okay, macam RTD kita belum official launch lagi. Even korang pun tak tahu. Even kami pun tak pernah minum. Tapi kami dah tahu lah apa dia. Okay, ni macam kan. Okay, right. So now topik satu kita adalah berkenaan dengan Ramadan ni adalah Revenge Raya, Serangan Raya. So Revenge Raya ni bermaksud 2 tahun lepas, start daripada 2020 dan juga 2021, di mana kita pandemik. Okay, di mana COVID melanda, dan waktu ketika tersebut macam 2020 memang baru mula, tak ada vaksin pun lagi waktu tu, maka semua terpaksa duduk di rumah sahaja. Bukan kuarantin pun, itu macam orang kata apa, dia bukan darurat teruk tu lah, darurat biasa lah. Okay, darurat maksudnya ada had tempoh berniaga. Boleh keluar sampai pukul 8 malam je. 2020 pula kesan daripada habis pilihan raya di Sabah ke Sarawak Sabah. Di Sabah. Okay, di mana waktu tu kes tengah mencanak naik, vaksin belum lagi sepenuhnya digunakan. Okay, diambil oleh orang. So waktu tu pun kita ada orang kata halangan untuk rentas negeri dan juga rentas daerah belanja video promo. Nantilah kan, dah boleh beli baju raya ke botol. Setakat ni tahu lah nak kata kotak ke botol ke, tak pasti lah. Nak tahu stay sampai habis. Pasti kita fokus, yes, insyaAllah. Alright, okay. So Revenge Raya, itulah yang masukkan Revenge Raya. 2 tahun tak dapat beraya dengan family. Melainkan tahun lepas korang punya family memang satu daerah, lain cerita lah. Okay, ini bila lain daerah, lain negeri, jadi ramai orang tak dapat nak beraya sepenuhnya. That's why this year adalah waktu untuk orang ramai orang yang berduit, okay, beraya di kampung halaman masing-masing bersama dengan keluarga tersayang, especially ibu bapa yang masih hidup lah. Okay, so itu adalah Revenge Raya. Serangan Raya pula adalah so Revenge Raya ni merangkumi pembeli lah sebenarnya. Okay, di mana ada duit dan sebagainya. Serangan Raya pula adalah kita, okay, force yang di mana kita nak mencari duit tambahan, kita nak orang kata buat duit, gandakan duit. Okay, macam sekarang ni KWSP boleh request lah sekarang, dalam minggu depan okay, bulan depan dah boleh request. Dalam pertengahan ataupun nak kat hujung tu dah mula approval dah masuk ni lah. Okay, 10k tu pun duit kita sendiri kan. Bergantung kepada baki yang ada dalam KWSP 1 dan juga 2 lah. Okay, so those yang nak keluar tu adalah orang yang nak cari duit tambahan, nak gandakan lagi duit untuk beraya. Maksudnya kita lah. Okay, so sekarang ni that's why tempoh rekrut dia bukan rekrut, dia ada dua jenis rekrut. Satu adalah rekrut untuk jadi kita punya jentera. Maksudnya kalau anda adalah stokis, anda nak rekrut agent, dropship. Kalau anda adalah agent atau master agent, korang sekarang ni nak kena rekrut dropship. Okay, untuk bila lancar saja produk, diorang dah ready, kau promote terus. Okay, so kempen apa nak buat kan? Dia tertutup kat atas ni, dia terlindung, you guys tak nampak. Okay, alright. So itu adalah apa yang kita kena fikirkan, apakah kempen yang kita nak jalankan. So that's why kita propose untuk membuat program infak lah. Okay, propose untuk buat program infak dalam tempoh Ramadan ni.
Right? So by right sebenarnya program infak ni kita dah boleh buat pre-launch dah. Maksudnya adalah orang boleh buat waiting list ataupun orang buat sumbangan sekarang. Waktu masuk je Ramadan, satu Ramadan, kita mula agihkan apa yang kita nak infakkan tu. Okay? Setakat ni faham ke yang Revenge Raya dengan Serangan Raya? Tiba-tiba terus topik 2 kan? Okay? So right now adalah kita nak ambil orang yang nak buat revenge raya tu untuk membeli dengan kita lah basically. Okay? Dan juga serangan raya ni adalah orang-orang yang perlu gandakan duit mereka, rekrut diorang untuk banyakkan lagi orang tahu yang kita ada produk susu kambing. Tak kisahlah tepung ke ataupun dalam bentuk susu segar UHT. Right? So dua benda ni lah kita kena tackle, kena grab sekarang. Okay? Right? And kita akan buat pengguna. So far untuk topik 1 setakat ni clear tak? Clear tak? Kalau clear type 1, supaya saya tahu anda clear. Okay? Sebab sangat penting untuk faham apa yang berlaku sebenarnya Ramadan ni. Dia bukan kita buat benda ni waktu Ramadan, kita kena ready kan sebelum Ramadan lagi masuk. Okay? So macam sekarang expected adalah pada 3 April akan masuk 1 Ramadan. Jadi kita kena prepare lah. Okay. So sebelum 3 April tu kita dah ada bahan-bahan semua dah ready, kempen dah ready, tinggal nak launching je. Okay? Clear korang dengar ke tak? Clear ke tak? Kalau clear type 1. Sorry. 1. Okey. Okay. Clear 1. Boleh macam Kak Nina. Nina Syam. Kak Siti. Ni apa? Abang Hazrin. Alright. Okay guys. Jom kita pergi ke. So untuk bulan Ramadan ni, macam saya akan saya cadangkan kita buat program infak lah. Okay. So infak ni adalah berupa wang atau harta yang dibelanjakan untuk kebaikan dan kebajikan semata-mata untuk ni maksud dia lah. Okay. So ini nak lebih penerangan lah, takut kita experience salah kan. So kita pasang video. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ikut jari saya ya. Zakat, wakaf, sedekah, hadiah. Infaq bahasa Arab datang daripada perkataan nafaqa, ialah mengosongkan. Infaq adalah makro, besar. Mikro dia yang duduk dalam adalah pecahan-pecahan ini. Zakat beza dia apa dengan yang lain? Zakat wajib. Wakaf ada wajib, ada sunat. Sedekah sunat, hadiah sunat. Harus pun boleh. Beza dekat hukum. Zakat asnafnya 8. Wakaf dia kena ada orang yang terima wakaf. Sedekah semua orang boleh. Siapa-siapa saja. Saya boleh bagi kat abang, abang boleh bagi kat saya. Hadiah lagi boleh. Zakat tak boleh diberi pada orang lain kecuali asnaf. Wakaf kena bagi dekat tuan yang wakaf tadi. Sedekah boleh bagi dan digunakan. Hadiah boleh bagi dan boleh pindah pula. Saya bagi dekat abang. Abang, ini hadiah topi daripada saya. Abang dapat, terima kasih. Lepas tu kawan baik dia datang. Baru seminit. Dia ambil topi tadi, baik. Ni hadiah aku kepada engkau. Saya tak boleh marah. Apa bagi hadiah saya ke orang? Tak. Dah bagi hadiah, dia dah tukar milik dah. Dah bagi dah ke orang lain. Boleh bagi dah, tak ada masalah. Wakaf tak boleh buat macam tu. Itu antara beza dia, kita kena faham. Jadi, apa kekuatan wakaf tadi ni? Wakaf nak pindah hak milik dia termaktub dalam undang-undang negara. Kalau nak ubah, mesti kena ganti dengan yang selayak dengan dia, baru boleh ubah. Wallahualam.
Alright, so setakat ni clear. Kenapa kita panggil dia program infak? Sebab dia umum lah. Okay, supaya nanti kan orang tak petikai kenapa kau guna wakaf, kenapa sedekah dan sebagainya, right? So kita akan guna term dia sebagai program infak dahululah. Okay, program infak. Biasa pun ramai orang pun tulis program infak. Okay, so kalau ikutkan cara kita, yang kita cuba buat ni adalah kita akan buat macam ke arah sedekah lah sebenarnya. Okay, ke arah sedekah lah. Okay, infak ni. Okay, so setakat ni clear tak tentang infak? Maksud dia sendiri dulu. Takut nanti yang kita bercerita kan, nanti orang confuse lagi. Kenapa infak? Kenapa tak guna terus wakaf? Kenapa tak guna sedekah? Okay, so that's why kita menggunakan term infak. So kalau you guys faham, type clear lah supaya saya tahu clear. Okay, thank you Nina Syam. Right, so itu adalah yang kita nak cuba sampaikan. So program infak ni kalau ikut pengalaman saya sendiri, macam saya masuk tahun lepas betul untuk Wildan. Tapi during that time saya tak ada, orang kata waktu tu saya masuk bulan puasa tuan-puan. Saya masuk bulan puasa. First day saya masuk kerja adalah pada hari ketiga ke hari kelima puasa tahun lepas. Right, so saya baru nak cukup setahun kerja dengan Wildan. Okay. So cumanya 2 tahun lepas dan juga 2019, apa yang saya nampak bila waktu saya berniaga sendiri, bila kita buat program infak ni, kalau betul kita positioningkan diri kita, maksudnya kita positioningkan diri kita, kita nak bantu orang, di mana kita nak buat infak betul-betul lah. Okay, janganlah waktu Ramadan baru kau nak munculkan diri kau, baru kata nak pergi infak. Orang macam, siapa kau? Selama ni tak pernah nampak pun kau nak buat infak. Okay, so that's why untuk kali ni kalau boleh kita start paling lambat pun lah, seminggu sebelum Ramadan tu kita dah wawarkan bahawa kita ada buat program infak waktu Ramadan. Okay, siapa yang nak buat infak boleh contact saya, ataupun you guys lah contact saya untuk dapatkan info lebih lanjut, ataupun just terus dah ada ni lah bank ke apa ke kan, nombor akaun ke dan sebagainya, nak sahkan yang kita buat. Tapi yang paling cantik adalah kita tunjukkan diri kita, kita dah buat infak. Memang kita buat infak sebelum Ramadan lagi, suruh orang akan lebih yakin. Okay, kalau perasan 2 bulan lepas kita ada tunjukkan di mana Wildan ada memang buat program sedekah Jumaat setiap hari Jumaat, tapi tapi benda tu sebenarnya kita sembunyi-sembunyi je, tak beritahu orang ramai. Cumanya kita nak bagi tahu ejen dan stokis kita ada buat program ni juga. Siapa nak contribute boleh contribute, tak ada masalah. Kalau tak ada, you guys tak contribute pun, memang Wildan sendiri pun sebelum-sebelum ni pun memang dah contribute dah pun. Cuma kita nak raikan, nak ramaikan lagi lah siapa yang nak beri sumbangan ataupun sedekah kepada rumahan anak yatim. Okay, so benda ni boleh dijalankan dan juga biasanya orang akan sambut baik bila kita nak buat program infak. Cuma jangan buat bila dah masuk Ramadan. Kita kena propose, kita tunjukkan diri kita yang kita buat sebelum Ramadan lagi, especially seminggu sebelum masuk Ramadan. So sekarang tinggal 14 hari lagi, maksudnya tinggal 2 minggu. So minggu depan start hari Senin, kenalah propose ataupun kenalah tunjuk yang kita ada nak buat program infak. Dah kena dah sebenarnya, right? Okay, so itu adalah sikit sebanyak berkenaan infak. Saya share screen balik yang tadi. Okay, macam mana saya nak pergi slide seterusnya? Ting ting ting. Oh tu lah Canva lagi. Saya keluar dulu je. Alright, so sekarang flow infak for those yang tak jelas lagi adalah kita mencari orang yang nak buat infak. Maksudnya dia serahkan duit lah. Okay, kalau macam biasa orang buat infak ni, ada yang buat kutipan ikut lot,
Maksudnya cukup satu kotak, katakanlah Wildan Family RM45, betul. So orang akan buat satu lot mungkin RM5 ataupun satu lot dalam RM15. So satu kotak ada 3 lot, 3 orang lah. Dia bukan lot lah, dia bukan term lot macam mana bahagian lah, bahagian. Okay, so satu kotak tu kita pecahkan kepada 3 bahagian. So RM45 bahagi 3 dalam RM15. So siapa yang nak buat infak, satu bahagian RM15. Ataupun ada yang buat satu bahagian RM10, senang. And then cukup je setiap kali cukup RM45, satu kotak. Cukup RM45, satu kotak lagi. Tapi dia kutip RM10, RM10, RM10. Ada juga yang buat macam tu. So bergantung. Okay. Ada juga yang buat infak adalah dengan cara setiap pembelian akan diinfakkan ataupun akan disedekahkan. Okay, sebagai contoh Wildan Family RM45. So setiap kali orang beli satu kotak Wildan Family, maka 50 sen katakan ataupun 20 sen akan disumbangkan, disedekahkan kepada tahfiz, kepada rumah anak yatim, ataupun untuk orang yang memerlukan yang ketika waktu berbuka puasa. So setiap satu unit akan disumbangkan 20 sen. Okay. So ada dua jenis cari infak lah. Okay. Cuma flow dia adalah kita kutip, kita cari orang yang nak beri infak, kumpulkan mereka ni dalam satu database yang nak join program infak Ramadan kita. And then bila dah launching, boleh maka kena highlight lah, boleh bagilah, boleh kutip lah sumbangan-sumbangan ataupun infak-infak tersebut. Okay. Dan duit semua tu akan diberikan kepada anda. Okay. And then anda akan buatlah pembelian ataupun penghantaran kepada orang yang anda niat infakkan. Okay. Right. So untuk program yang macam ni, program infak ni, sebenarnya kita tak decide lagi sama ada nak bagi you guys S1. Maksudnya semua orang akan infakkan kepada satu ataupun beberapa lah. Maksudnya sama ada nak bagi premium infak tu adalah yang disenaraikan oleh HQ, ataupun premium infak tu you guys sendiri yang pilih, yang cari dan juga yang pilih. Okay. Kalau HQ yang listkan sebagai contoh, mungkin akan tulis alamat HQ lah kot. Tak tahu lah bank, sama ada bank HQ ke ataupun bank you guys pun boleh. Cuma korang sampaikan melalui HQ macam program sedekah kepada anak yatim sebelum ni. So dia punya flow dia kita tak bincangkan lagi. Okay. Flow untuk stocking agent. Tapi untuk HQ, apa yang kita orang akan buat adalah kita akan buat benda macam ni lah. Orang masukkan duit pada kita dan kita akan salurkan kepada yang kita dah niatkan untuk bagi infak tu. Okay. Untuk stocking agent, kita tak nak terlalu, orang kata terlalu terikat dengan HQ punya. Okay. Sebabnya orang kata korang adalah business owner tau. Okay. HQ memanglah owner kepada produk Wildan, betul. Tapi you guys ni pun tak kisahlah you guys stokis ke, master agent ke, you guys juga adalah business owner juga. Okay. Dan you guys mungkin ada dah siap rancang dah setiap tahun ada yang korang bagi infak juga. So kita tak nak force you guys untuk follow fully apa yang HQ cadangkan. Okay. So kalau you guys ada premium infak sendiri, so that's a good thing lah. Okay. So apa yang boleh buat adalah sebagai contoh, kalau infak, sekejap saya tunjuk satu. So kalau you guys ikut nombor 1 tu, di mana setiap belian tu sebagai untuk jadi infak, sebagai contoh tadi RM45, setiap kotak tu 20 sen akan diberikan kepada orang yang memerlukan ataupun orang yang kita dah target untuk infak. Maka korang boleh terus bagi kepada orang tersebut lah. Okay.
Apa yang saya nak sampaikan ni? Okey. Sekejap Okey. Saya highlight balik So untuk nombor 1, setiap bilion kotak sebagai untuk jadi infak. Okey. So apa yang saya ingin highlightkan adalah RM45 orang bayar kat you kan. Okey. And then 20 sen daripada margin you dah asingkan. Baki profit margin tu masuklah ke dekat diri anda lah. Untung sebagai stokis ke agent ke. Cuma kita anggap orang tu beli harga kotak per kotak. Okey. Jangan macam kalau infak penuh pun kita letakkan harga dia adalah RM45. Kemudian untung tu you ambil. Okey. Cuma bila you sebagai contoh lah, kalau agent untuk Wildan family adalah dalam RM36. Okey. So RM36, RM45 tolak RM36, margin dia dalam RM9. Okey. Maka RM9 tu agent tu ambil, RM36 tu per kotak tu you sumbangkan kepada orang yang ingin diinfakkan lah. Okay. Sebab saya takut macam ni tau. You guys, sebab saya takut yang you guys faham program ni adalah sebagai contoh, kalau agent tu beli RM36, kumpul RM36 bagi kepada anak yatim ke, tahfiz ke, tak kisahlah, ataupun untuk orang yang nak buka kan. Okay. Kalau buat macam tu, nak buat boleh, cuma tak adalah duit untuk diri sendiri. Okay. Yang kita nak buat adalah RM45, RM9 tu masuk dalam you punya margin lah, you punya commission, you punya untung, dan kotak bagilah kepada orang yang ingin infakkan. Okay. Sama juga kes untuk nombor 1, di mana kalaulah orang bayar you 45, kalau you beli dengan Wildan RM36, okay, tapi harga pasaran runcit dia RM45. So RM9 you ambil, cuma 20 sen daripada RM9 tu you bagi kepada orang yang you dah cakap you nak infakkan. Benda tu. Okay. Pastikan ada untung lah. Okay. Kita bantu, in order untuk bantu orang, kita juga kena bantu diri kita sendiri supaya kita boleh bantu lagi ramai orang. Okey. Faham Setakat ni faham ke? Saya takut orang salah faham. Mana kalau you beli dengan HQ macam hari tu sedekah Jumaat kan, kita cakap RM29. RM29. Just bagi RM29 sahaja. So nanti akan ditolak. Itu memang kita tak ambil margin apa-apa langsung. Betul. Stokis agent memang tak ambil margin langsung untuk sedekah kepada anak yatim waktu tu. Rumah anak yatim. Saya takut orang salah faham. Waktu tu ada yang tanyalah, kalau buat macam ni, kira tak ada untung lah. Kan? Macam sebagai ejen pun sedekah RM29, tak ada untung. Dia tanyalah kan. Saya pun ceritalah balik. Okay, so untuk Wildan HQ, memang selama ni pun memang kita anggap kita beli daripada HQ sendiri dengan harga RM29 dan bagilah kepada anak yatim tu. Sebab walaupun kita nak bagi sumbangan, benda tu still atas nama owner yang tu. Dia niat dia atas owner lah, owner dengan Wildan lah. Tapi owner punya harga dia kata RM29, dia kata. So that's why memang tak ada untung. So untuk program infak, okay, in order untuk kita bantu orang, pada masa yang sama kita buat duit, kita kenalah ada commission, kenalah ambil. Okay. Faham tak? Saya takut orang confuse bagian benda tu. So now kita nak bagi highlight ada. Faham Yang lain faham ke program infak ni yang kita nak buat ni? Okay. So clear tak? Kalau clear type 1, supaya saya tahu yang lain clear. Saya takut bila kita explain ni jadi tak yakin. Okay. Macam saya dulu waktu 2019, bila first saya nak buat infak, program infak ni, saya rasa perasaan di mana takut ambil kesempatan atas nak buat baik. Tapi sebenarnya lepas saya dah rujuk beberapa orang, even kawan saya yang memang buat infak,
Mingguan dia buat Ramadan pun dia buat. Okey. Dia cakap benda ni tuan-puan, benda ni adalah satu ibadah, satu benda yang bagus. Okey, di mana kita nak bantu orang. So tak salah untuk kita buat program infak ni. Dia adalah jatuh kepada niat dan juga cara lah. Okey. So sekarang ni cuba betulkan niat. Okay, set mindset kita bahawa kita buat program infak ni bukan semata-mata nak untung. Kita buat program infak ni adalah untuk kita bantu lebih ramai orang, lebih banyak. Sebab kita bukannya bagi benda yang tak bermanfaat. Kita bagi sesuatu, iaitu susu kambing, yang kita yakin dan pasti ada banyak kebaikan-kebaikan dia. Okay, yang kita, takkan korang jual korang tak tahu kan kebaikan dia, takkan korang tak percaya. Of course you guys dah percaya bahawa produk ni boleh bantu ramai orang. Okay, betul. Okay, so set mindset awal-awal bahawa yang kita nak buat ni adalah satu benda yang bagus. Okay, so untuk in terms of persediaan yang kita kena tahu. Okay, so sepatutnya kita kena lancarkan pre-launch kita pada 21 Mac ni. Okay, hari Isnin lah, 21 Mac hingga 31 Mac. Tarikh yang sama juga di mana kita keluar promo baru, nantikan. Alright, so seeding pre-launch, apa yang kita kena buat? Okay, macam saya cakap tadi, ada dua benda yang kita kena cari, kena sediakan. Satu adalah jentera kita. Okay, kedua adalah orang yang nak buat sumbangan. Okay, orang yang nak buat sumbangan / orang yang nak beli produk susu kambing. Tak kisah RTD ataupun produk tepung lah. Okay, so yang ni, dua ni kena dah ada. So bila sampai launching, okay, sampainya di mana kita boleh kau nak masuk Ramadan tu, barulah kita buat launching. Harga special ke, ada hadiah ke, ada kempen Ramadan ke, kempen raya ke, itu nanti kita akan umumkan lah. Okay, so 1 April hingga 3 Mei. So benda ni, waktu ni lah kita kena betul-betul fokus jual dan juga infak. Dua benda ni lah kita kena buat waktu launching tu. Post launching pula adalah kita nak orang beli susu kambing ni untuk sama ada orang yang puasa 6 ke, orang yang nak meraihkan. Carilah orang. Okay, sebab waktu raya, post launching ni biasanya waktu dah raya lah, di mana waktu tu ramai orang biasanya tak membeli sangat. Okay, biasanya. Okay, tapi oleh sebab kita dah ada RTD, mungkin kita boleh propose lah, okay, untuk masukkan beberapa benda lah. Right, so setakat ni untuk program infak ni clear tak yang kita nak jalankan untuk waktu Ramadan ni? Alright, so saya harap clear tentang program infak ni, di mana hopefully boleh bantu you guys untuk meroket lah. Sebab saya nampak infak adalah program yang boleh tingkatkan jualan you guys. Pada masa yang sama, naik jualan, you bantu orang lain juga. Okay, walaupun you ambil margin, tapi dengan you sebagai orang tengah untuk sampaikan apa yang pemberi infak dan sumbangan tu, kita pun buat kebaikan, buat pahala lah, insyaAllah. Okay, niat begitu. Mindset kena tukar sekarang. Program infak bukan nak untung semata-mata, kita nak bantu orang. Alright, even niaga sekarang pun, niat kita, of course kita nak buat duit, betul, tapi pada masa kita nak bantu orang. Cumanya dalam bulan Ramadan, pahala berlipat kali ganda bila kita buat kebaikan. That's why set dalam mindset kita bantu orang sebenarnya. Okay, alright. So nanti kita akan highlight lah. So sekarang ni boleh lah fikir nak infak yang mana satu kan. Okay, kalau macam kami, cadangan saya personally, saya akan fokus kepada Wildan Family.
Sebab bila mama kita dah memang categorizekan dia untuk ibu hamil betul. Bila adik pula ada orang kata manis sangat. So positioning yang paling cantik adalah Wildan Family. Satu, sebab ada original. Biasa orang paling banyak orang beli original sebab dia boleh buat macam-macam kan. Nak bancuh dengan kurma ke dan bancuh dengan kismis ke. Ada nak blend ke, nak buat shake ke apa kan. Wildan Family original paling tinggi biasanya. Nombor 2 adalah dua mama tu, asli juga vanilla. Ni ikut based on record tahun lepas lah. Okay, waktu bulan puasa. Then nombor 4 Wildan Family Chocolate, kalau tak silap saya. And then ada Wildan Tama lah. Okay, biasa adik slow sikit. Biasa adik slow sikit waktu Ramadan ni. Tak tahu lah kalau korang meroket kan waktu Ramadan. Dia depends lah kepada ni. Cuma cuma statistik tunjuk Wildan Wildan Family Original paling meletup waktu Ramadan, diikuti oleh Mama Premium dengan vanilla, asli dengan juga vanilla. Dan nombor 4 Chocolate, Wildan Family Chocolate dan Wildan Tama. Okay, so this Ramadan untuk sahur, kita kalau boleh kita highlightkan berkenaan dengan Wildan Family lah, ataupun Wildan Tama. And then kalau tak nak fokus yang tu, kalau you guys betul-betul nak fokus RTD je pun boleh untuk berbuka, untuk bersahur lah. Okay, kalau boleh selit untuk buka puasa pun lagi cantik lah sebenarnya. Okay, sebab dengan program infak ni kita boleh buat macam tu kan. Okay, satu kita boleh memang untuk kegunaan sendiri, satu lagi untuk mereka yang nak buat sumbangan kepada orang yang bersahur atau buka puasa. Sebab orang buka puasa, bila kita supply ataupun kita bekalkan makanan ataupun minuman, maka kita dapat pahala seperti mana orang tu berpuasa. So that's why akan ada, kalau orang tu berduit, dia akan sanggup belanjakan dan dia akan cari program-program infak sebegitu. Okay, ini ikut pengalaman saya lah. Okay, ada juga waktu saya uruskan stokis dulu, tempat kerja lama saya. Waktu Ramadan memang biasa dia order ayam kampung tu. Ayam kampung tu biasa sebulan dia akan order dalam 50 ekor. Okay, tapi waktu Ramadan dia order 250. Why? Sebab waktu tu ada orang, okay, orang yang berduit lah, nak kata datuk ke apa ke, saya tak tahu lah detail dia kan. Dia cakap ada seorang ini dia nak belanja buka puasa. Okay, so that's why dia beli ayam kampung 250, buat majlis terus, majlis buka puasa untuk kawasan tu dalam kota bukan kota warisan, apa yang nama dia, Bandar Estate. Orang tu kat Bandar Estate, Negeri Sembilan. Okay, so dapatlah waktu tu, dia kata memang kau-kau lah dia dapat untung. Okay, selain daripada bantu orang tu untuk program majlis berbuka puasa dia. Alright, so try fokus infak, program infak untuk Ramadan ini. Boleh? Okay, ni first time lah kan kita nak target betul-betul, nak masuk, nak selit kau-kau punya. Hopefully jadilah, insyaAllah. Okay, saya yakin dan percaya insyaAllah boleh jadi ni, boleh jadi. Okay, so next, boleh saya masuk topik ketiga? Kalau boleh type 3 supaya saya tahu you guys ready untuk topik ketiga. Sebab saya takut kan tak perasan. Baru nak pukul 11 Okay, 3. Okay, thank you Sofia, thank you Nina Syam. Alright, so untuk Ramadan social planner ni, saya tak boleh sembunyikan benda ni. Control the shift hash. Okay, alright. Okay, so now apa yang kita nak buat waktu Ramadan? Okay, maksudnya first Ramadan, iaitu 3 April
di mana apakah posting yang sesuai. Ni macam saya cakap tadi, sahur kita highlightkan berkenaan dengan Wildan family, tak kisah mana-mana. Biasa kita macam tahun lepas kita highlightkan Wildan Tama lah. Okay, sebab kurma, Tama kurma kan, orang cari kurma. Kalau orang jenis tak makan kurma, dia minum susu kurma. Okay, kemudian waktu tempoh, so sahur, berpuasa, buka puasa. So sahur kalau boleh fokus kepada susu tepung lah. Ni suggestion saya lah. Okay, waktu puasa pula, apa posting yang you guys buat adalah posting biasa, bukan posting menjual sangat. Okay, posting orang kata daily routine you, apa yang you buat dengan family you. Kalau you kerja, apa yang you buat waktu kerja. So sebelum buka puasa pula, kalau boleh post lah. Ada siapa yang nak select order untuk RTD ni, saya ada bagi hint tu. Okay, untuk RTD ni, so sebab kenapa sahur, kenapa kita fokus tepung? Sebab biasanya orang akan minum benda sama ada air suam ataupun air panas. Okay, so that's why susu tepung memang paling cantik untuk kita promote waktu sahur. Jarang lah nak minum air sejuk. Tak tahu lah you guys minum sejuk ke tak. Kalau macam my family dan juga family kepada wife saya pun, biasa benda yang suam. Okay, sebab kita baru pagi kan, tiba-tiba nak minum air sejuk kan, cepat haus. Bila minum air sejuk, cepat haus tuan-puan. Takkan kita nak puasa dalam keadaan rasa haus. That's why kita minum air suam ataupun air panas. Okay, so that's why itu relevan je lah untuk promote. Okay, tu belum waktu tempoh puasa tu pula, promote program infak dan juga you punya rutin. Okay, sebelum buka puasa, mungkin sejam setengah ke, ataupun start pukul 5 tu, dah boleh promote pasal RTD. Promote RTD dan juga promote juga program infak yang you guys buat. Okay, biasa waktu tu orang akan lebih nampak lah. Orang akan mula scroll, cari jual dah buku puasa, nak beli apa, nak makan apa. Orang buka Grab ke apa ke. You guys kalau sekarang ni tak pernah test masuk Foodpanda ke Grab ke, try lah masuk sekali, daftar sebagai merchant. Masukkan produk Wildan, boleh juga. Okay, ni benda-benda yang kita kena ready. Okay, so setakat ni clear untuk posting harian. Okay, itu je sebenarnya yang saya ingin kongsikan pada hari ni. Saya tak boleh nak cakap panjang, sebab tu saya straight forward lah. Okay, so setakat ni untuk topik hari ni, ada persoalan tak yang you guys nak tanya? Nanti HQ kena share gambar-gambar yang letup. Hint susu segar tu. Boleh boleh so dah boleh teka ke? Bentuk dia dalam bentuk apa? Bentuk dia dalam bentuk apa? Cuba komen. Alright, so 1 liter kotak. Cuba macam mana nak beritahu ke? Macam tak ada orang nak tahu. Satu orang pun nak tahu. Tak apa. Okay, saya tamatkan kelas dulu hari ni. Saya tamatkan kelas dulu. Habis, okay, kita tamatkan sekarang. Terima kasih kepada yang join hari ni. Sekejap kita tengok gambar. Jangan keluar dulu. Saya tamatkan dulu kelas pasal topik kita hari ni.